Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu sekali lagi di dalam ruang Sembang Santai Geologi bersama saya, Dr. Hamzah Muhammad, mantan Profesor Geologi. Ramai juga yang bertanya kepada saya tentang emas 14 karat. Mereka ingin tahu apa sebenarnya emas 14 karat ini dan apakah perbezaan antara emas ini dengan jenis-jenis yang lain. Jadi di kesempatan ini saya akan menghuraikan secara ringkas tentang emas 14 karat ini dan perbezaannya dengan emas-emas yang lain. Seperti biasa sebelum itu, saya mohon supaya diberikan like kepada video ini dan share video ini supaya lebih ramai orang akan dapat manfaat daripadanya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Cinta Risa ini dengan menekan tombol loceng pada video ini. Terima kasih. Sebelum saya mulakan, elok kalau saya huraikan sedikit tentang konsep karat di dalam barang-barang kemas daripada emas ini. Karat ini sebenarnya ialah satu pernyataan tentang mutu emas. Dianya dibuat berdasarkan kepada satu nilai arbitrary, iaitu nilai 24. Kalau kita katakan emas 24 karat, bermakna ini ialah emas yang tulen, mengandungi 100% emas dan tidak ada logam-logam lain di dalamnya. Jadi semua jenis emas yang lain akan dikadarkan kepada 24 ini. Jadi untuk lebih kita faham tentang karat ini, cuba perhatikan beberapa contoh yang telah saya sediakan di sini. Jadi ini ialah karat untuk emas, banyak lagi tapi saya ambil 5 saja. Dan tiap-tiap emas itu ada gelarannya tentang mutunya itu. Diberikan juga peratus emas untuk karat tertentu dan peratus logam-logam lain untuk mencukupkan 100% emas tersebut. Jadi kalau emas 24 karat, ini disebut sebagai emas 24 karat atau boleh juga dikatakan emas tulen. Ada juga orang merujuknya sebagai emas 10. Jadi kerana dia yang tertinggi 24 angkanya itu, jadi peratus emas dia ialah 100% dan tidak ada langsung logam-logam lain di dalamnya. Kemudian kita lihat emas karat 22 karat gold ni. Kita sebut emas 22 karat. Orang juga menyebutnya sebagai emas 916. Ada juga yang merujuknya sebagai emas 9. Dari mana datangnya emas 916 ini? Ialah daripada perkadaran 22 terhadap 24 itu dikalikan 100. Kita dapat peratus emas di dalam emas 22 karat ini ialah 91.6% dan logam-logam lain di dalamnya ialah 8.4%, iaitu totalnya 100%. Kita beralih kepada karat 18 ini ataupun emas 18 karat, itu yang dinamakan. Disebut juga sebagai emas 750 dan ada juga
yang merujuknya sebagai emas pound. Datangnya 750 ini ialah daripada penisbahan 18 ini terhadap 24 dikali 100, jadi dapat 75% emas di dalamnya, dan logam-logam lain menepati 25%, jadi totalnya 100. Kita pergi kepada pokok persoalan pada hari ini, iaitu emas 14 karat. Memang disebut sebagai emas 14 karat. Ada juga orang merujuknya sebagai emas 583. Lagi sekali, 583 ini berpunca daripada penisbahan 14 terhadap 22 kali 100, kita dapat 58.3% emas, dan bakinya itu 41.7% adalah logam-logam yang lain. Sebelum saya pergi kembali sini, satu lagi jenis ialah emas 9 karat atau 9 karat gold. Emas 9 karat disebut juga emas 375, dan orang juga merujuknya sebagai emas swasta. Jadi seperti biasa, datangnya 375 ini daripada rasio 9 terhadap 24 dalam peratus, iaitu 37.5. Bakinya ialah 62.5%. Logam-logam lain yang dicampurkan. Berbalik kepada emas 14 karat ini, jelaslah ini ialah sejenis emas yang kandungan emas di dalamnya 58.3% dan digaulkan atau dicampurkan dengan 41.7% logam-logam yang lain. Persoalannya sekarang ialah beza warna yang terdapat dalam emas 14 karat ini. Ada jenis-jenisnya yang kelihatan kuning pucat mengarah kepada keputihan, dan ada juga yang warnanya kuning kemerah-merahan. Jadi mengapa ini berlaku? Perwarnaan ini dipengaruhi oleh unsur-unsur lain selain emas yang ditambahkan kepada bahan kemas tersebut. Dan unsur yang lazim digunakan untuk dicampurkan kepada emas ialah perak, zinkem dan tembaga. Dan tiga logam ini membawa pewarnaan yang berbeza. Perak dan zinkem membawa pewarnaan keputihan, kelabu, sedangkan tembaga membawa pewarnaan kemerah-merahan. Jadi sekarang bergantung kepada logam yang ditambahkan kepada emas 14 karat itu, mungkin dia kelihatan kuning pucat keputihan, itu kerana penambahannya mungkin perak dan zinkem. Jika kelihatannya kemerahan, yang ditambah itu ialah tembaga, dia mengarah kepada emas rose atau rose gold, malah turun lagi kepada swasta yang berwarna sedikit kuning tetapi kemerah-merahan. Jadi itulah sedikit penjelasan saya tentang emas 14 karat ini, didahului dengan maksud karat dan juga kenapa emas ini boleh berbeza-beza warna daripada kuning pucat keputihan sehingga sedikit kuning kemerahan. Jadi saya harap penerangan ini memberi manfaat kepada kita semua. Jadi sebelum saya tamatkan, sekali lagi mohon supaya like video ini dan share supaya lebih ramai
kawan-kawan kita mendapat faedah daripadanya. Dan jangan lupa subscribe channel Cinta Resa dengan menekan tombol loceng pada video ini. Sekian saja untuk kali ini, sehingga kita bertemu lagi di lain kali. Terima kasih. Bye-bye.